Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Seperti yang Pika janjikan, pada malam ni Pika nak kongsikan dengan korang semua tentang satu kisah seram yang dikongsikan oleh seorang rider semasa dia melalui jalan Bukit Fraser. Tetapi sebelum kita mulakan, Pika nak kongsikan dengan korang tentang dua produk ni yang Pika baru sahaja gunakan, iaitu dua mask daripada Scarlett Whitening by Felicia Angelista. Pika ada buat review tentang produk ni dan sekiranya kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh tengok video tu nanti ataupun korang boleh jugalah pergi dekat dia punya laman website, okay, Scarlett Whitening. Pika akan letakkan link dekat description di bawah. Diorang ada hair care, diorang ada skin care, diorang ada body care, ada banyak sangat produk dan kesemua produk mereka yang pernah Pika gunakan memang Pika rasa puas hati sangat-sangat. So, sekarang kita kembali semula kepada kisah yang akan Pika kongsikan pada malam ni. Okay, nama lelaki ni, Pika letakkan nama dia sebagai Ali, bukan nama sebenar. Okay, ada satu malam ni, Ali, bukan satu malam lah, satu hari tu, Ali ni, dia nak cari kerja. Jadi, kawan dia yang dekat Raub tu kata, adalah satu kerja kosong dekat kawasan rumah kawan dia ni, dekat Raub tu. Sebab kawan dia ni rumah dekat kawasan-kawasan Felda macam tu. Jadi Ali ni dia orang Kedah. So pada hari tu, pada waktu petang dalam pukul 2-3 petang macam tu, dia bertolak lah daripada Kedah, naik motor sorang-sorang. Lepas tu dah halang daripada Kedah tu nak pergi ke Raub kan. Dia pun stop lah kejap dekat Tanjung Malim. Sebab dia nak jumpa kawan lama dia lah dekat situ. Tapi biasalah kan, bila korang jumpa kawan lama ni, kebiasaannya korang memang sembang agak lama jugalah. Dan lebih kurang dalam pukul 10 macam tu, kawan dia daripada Raub ni call lah dekat Ali ni. Tanyalah Ali, kau ni dah kat mana kan? Sebab tak sampai-sampai lagi dekat Raub ni. So, Ali ni pun bagi tahulah dekat kawan dia dekat Raub tu. Dia kata, weh sorry lah, aku masih lagi berada dekat Tanjung Malim ni. Sebab sembang dengan kawan lama tak jumpa kan. Kemudian kawan ni ada dekat Raub ni pun terkejut lah kan. Sebab masa tu jam dah pun pukul 10 malam. Tapi Ali ni masih lagi berada dekat Tanjung Malim. So, dia tanyalah Ali ni, kau dekat sana, kau tidur terus je lah. Kau gerak je lah pagi esok kan. Sebab lebih selamat lah. Dan Ali pun cakap tak nak lah. Dia tak nak tidur dekat rumah kawan dia dekat Tanjung Malim tu. Dia kata dia nak teruskan juga perjalanan pada malam tu juga. So kawan dia dekat Raub ni pun katalah, weh, kalau kau nak juga lalu, nak juga datang ke Raub waktu malam, hati-hati tau. Make sure kalau kau sampai dekat Kuala Kubu Baru nanti call aku. Nanti kau sampai dekat Raub nanti pun kau call aku. Lepas tu hati-hati sikit lah. Sebab jalan tu agak sempit. Lepas tu banyak liku-liku macam ular gitu. Lepas tu kau banyakkanlah juga baca doa pendinding dengan ayat kursi. So Ali ni pun macam tak apalah. Kawan dia bagi pesan, dia macam okey je lah kan. So lepas tu dalam pukul 10 lebih macam tu pun barulah dia gerak daripada Tanjung Malim tu. Jadi perjalanan dia daripada Tanjung Malim tu ke Hulu Selangor adalah lebih kurang dalam 20 km macam tu. So tak lama sangat lah. Dan dia pun sampailah dekat kawasan Hulu Selangor ni. Okay? Dalam 30 minit macam tu je perjalanan dia. So seperti yang telah pun dijanjikan, bila once dia sampai dekat kawasan Hulu Selangor apa semua tu, dia call lah dekat kawan dia ni yang dekat Raub kan. Dia cakap lah, weh aku dah sampai dekat sini-sini semua. So kawan dia pun cakap, tak apalah kalau dah sampai situ okey lah kan. So nanti bila dah sampai Raub, call lagi sekali untuk bagi tahu aku. Macam tu lah lebih kurang. So Ali ni pun dia teruskan je lah perjalanan dan sampailah dekat satu tempat ni dekat area Kuala Kubu Baru ni. Dia perasan yang dekat sebelah kiri dia ni ada satu tasik tau. Masa tu jalan ni agak suram, malap-malap macam tu. Tapi masih lagi adalah lampu jalan tu kan. Cuma yang dia perasan, lama kelamaan kenderaan tu semakin lama semakin kurang. Tapi disebabkan dia ni kan seorang rider yang biasanya rider ni hati diorang ni agak kental, agak hati kering sikit lah. So bila dia tengok walaupun keadaan jalan sunyi, dia tengok kereta dah makin lama makin tak ada. Dia tengok, lepas tu dia cakap, lah ni je ke yang orang kata seram tu kan. Macam tak seram pun. Maksudnya dia macam cakap besar lah dekat dalam hati tu. Jadi dah lalang jalan clear apa semua kan. Kata mat rider kan. So of course lah dia bawa agak laju lah pada masa tu. Katanya dia bawa lebih kurang dalam 100 km sejam macam katanya lah. Okay, so bila dia bawa laju ni pun sekali
Sampai elok je dekat hujung tasik tu, tiba-tiba jalan yang tadi malap kan, macam suram, tiba-tiba gelap terus jalan tu. Macam dia ni seolah-olah berada dekat dalam hutan tau. Tapi betul lah hutan pun, sebab kiri kanan dia memang hutan tebal. Jadi kalau let's say korang rajin kan, korang tengok dekat Google ke, korang tengok dekat Google Maps apa semua kan, memang korang boleh tengok lah keadaan jalan tu memang sangat suram. Kiri kanan hutan, lepas tu jalan dia banyak bengkok-bengkok gitu. Cuk, sebelum Pika teruskan dengan penceritaan kali ini, jangan lupa juga untuk tekan butang like, share dan juga subscribe lagi satu channel iaitu Automology Channel yang mana Pika buat banyak review tentang kereta-kereta yang best dekat Malaysia. Dan hari tu, bukan apalah nak cerita juga kan. Hari tu, kita orang dapat invitation tau untuk pergi ke perasmian Ferrari 296 GTB. Official launching tau. Which is sangat-sangat best dia punya majlis perasmian tu. Tu adalah first time Pika naik Ferrari. Gitu. So, jangan lupa untuk pergi ke YouTube channel Automology untuk subscribe dan juga tekan butang notification tu. Support kita orang juga. Okay, so sekarang kita sambung balik cerita yang tadi. So, sambung balik yang tadi kan. Dah kiri kanan dia tu makin lama makin gelap. Tak silap masa ni dia dekat area peretak ataupun dekat kawasan air terjun Semangkuk. Macam tu lah. Kalau korang tengok memang kawasan tu memang kawasan hutan gitu kan. So, dia pun tengok kiri kanan makin lama makin gelap. Jalan makin lama makin sempit. Lepas tu lampu jalan of course dah tak ada kan. Jadi, yang dia daripada tadi bawa laju tu kan, merempit tadi. So dekat sini sesekali bila sampai dekat kawasan seleku yang seakan-akan buat U-turn, dia punya seleku tu punya tajam macam buat U-turn tau. So dekat situ dia terpaksa lah bawa perlahan, lebih kurang dalam 20 km sejam macam tu je. Jadi tadi bawa laju kan, sekarang dah kena bawa perlahan 20 km sejam. Korang bayangkan je lah macam mana dia punya perlahan tu. Masa tu si Ali ni dia bagi tahu dia mulalah rasa seram sejuk. Dia mula rasa macam dekat belakang aku ni ada benda ke tak? Sebab dia tengok dekat side mirror gelap tau. Dia tak nampak apa pun. Lepas tu dia mulalah fikir Kang ada benda yang kejar daripada belakang ke, ada benda terbang daripada belakang ke, ataupun mungkin ada benda menumpang ke daripada belakang. So dekat sini Pika nak korang just imagine lah keadaan gelap kiri kanan, berbekalkan lampu daripada motor je. Lepas tu sangat-sangat sunyi tau. Kata Ali ni, apa yang dia boleh dengar cuma bunyi macam ranting kayu, bunyi angin macam tu je. Nak bagi tahu betapa seram sunyinya kawasan tu pada masa tu. Sekali kan, dia terpandang ada 2 biji mata tau. Yang motor dia suluh masa dekat tepi jalan tu. Lepas tu dia kata 2 biji mata tu macam bersinar. Selepas lampu motor dia tersuluh 2 biji mata tu kan, masa ni jugalah dia mula rasa meremang semacam tau. Dan dia rasakan macam ada something sebenarnya dekat belakang dia ni. Dan korang bayangkanlah, masa tu pula dia bawa cuma dalam 20 hingga 30 km sejam je. Dan dia pun ternampak lah ada satu signboard ni. Ingatkan raut tu dah dekat lah. Sekali dia tengok raut, memang jauh lagi dah sudah. Dia mula fikir bukan-bukan lah, nak patah balik ke, nak teruskan ke kan. Sebab keadaan jalan tu makin lama makin teruk. Dalam keadaan dia duk meremang, duk fikir nak patah balik ke, nak teruskan tu, sekali hujan turun dengan lebat sangat-sangat. Dia punya lebat tu, dia kata, sampaikan dia punya visor helmet tu kan, memang tak boleh tutup tau. Sebab kalau tutup, memang tak nampak apa jalan. So, nak tak nak terpaksa lah dia buka visor tu. Lepas tu, biarkan je lah air hujan tu mencurah-curah dekat muka dia. Ni cerita dia macam seram, sedih pun ada juga. Yelah bayangkan kan, korang bawa motor dalam keadaan basah kuyup macam tu, lepas tu hati pula tengah takut kan. So sambung balik, disebabkan keadaan tu hujan lebat, jadi jalan tadi yang dah pun gelap, sempit, jadi licin pula. Jadi terpaksalah dia perlahankan lagi dia punya kelajuan tu kepada lebih kurang 10 km sejam je. So korang ingat kan, cerita ni habis macam tu je kan? Tak. Sebab sekali dia nampak dekat depan dia tu, pokok buluh pula tumbang. So maksudnya memang kisah Ali ni agak dramatis jugalah lebih kurang kan perjalanan dia pada malam tu.
So dia pun pergi parking motor dia dekat sebelah ni, sebelah bahu jalan. Lepas tu dia cubalah untuk alihkan pokok buluh yang ada dekat tengah jalan tu. Dia kata dia nak alihkan sikit je lah, so that motor dia ni yang kecil tu bolehlah lalu. Jadi dengan hanya berbekalkan lampu daripada motor dia ni, dia pun tolaklah sikit-sikit kan. Sekali motor dia pula mati. So mungkinlah motor tu mati sebab keadaan hujan lebat kan. Lepas tu mungkinlah enjin sejuk ke, tak tahulah tu, yang tu wallahu alam lah. Tapi dia kata memang keadaan masa tu dia tak nampak apa pun. Sebab bila motor dia mati, motor dia pun dia tak nampak. So masa tu dia kata memang dalam hati dia non-stop lah baca ayat kursi, bacalah apa-apa je surah yang dia ingat. Okey, lepas tu dia jalan je, dia cari motor dia. Dan bila dia jumpa motor dia tu, dia pun cuba untuk start. Dan Alhamdulillah motor dia dapat start balik. Bila dia tengok jam tu menunjukkan pukul 12 lebih tau. Kata orang pukul 12 sampai pukul 3 pagi tu adalah peak hour untuk hantu-hantu keluar kan. So selepas dia dapat je lalu melepasi pokok buluh yang tumbang tadi tu, dia pun nampaklah ada satu signboard Jalan Bukit Fraser. Dan dia teruskan lagi perjalanan sebab dia ingatlah orang kata biasanya dekat kawasan-kawasan tu adalah kawasan yang agak seram sikit lah. Dan kemudian dia pun ternampaklah ada satu kuil ataupun tokong ni dekat sebelah bahu jalan tau. Dekat kawasan-kawasan hutan tu. Lepas je dia lalu kawasan kuil ataupun tokong tu, hujan yang lebat tadi jadilah hujan yang biasa je. Maksudnya hujan rintik-rintik. So dia syukurlah, Alhamdulillah lah. Sebab hujan dah tak lebat sangat kan. So dia pun teruskan je lah perjalanan. Tapi disebabkan jalan tu licin, dia masih lagi kekalkan kelajuan tu dalam kelajuan yang tak lajulah, slow lagi lah, dalam 20 km sejam macam tu lagi lah. Kata Ali, bila hujan dah start rintik-rintik biasa macam tu kan, so dia punya pemandangan tu lagi clear lah kan. Dan pada masa ni lah, dia perasan ada something yang terjuntai panjang je daripada pokok atas sampailah ke jalan. Dia nampak macam kain putih. Jadi nak tak nak, dia terpaksa lalu juga dekat bawah kain tu. So dia husnuzon lah, dia fikirlah positif. Alah mungkin kain kot yang tergantung daripada pokok. Tetapi exactly masa dia lalu dekat bawah kain putih tu, dia dapat bau kemenyan tau. Masa ni auto menegak dia punya bulu roma tu. Tapi yang best part pasal Ali ni, bila dia rasa meremang tu, dia sempat lagi tau tangan dia meraba dekat seat belakang ni. Sebab dia takut benda tu menumpang dia. Tapi bila dia raba-raba kat belakang kan, tak ada apa. So dia teruskan je lah juga perjalanan tu macam biasa kan. Memang hati kering lah tu, dan yang benda yang Pika boleh puji lah pasal Ali ni. So dia ingatkan benda tu habis macam tu je lah kan. Sekali dia teruskan perjalanan tu, dia nampak ada satu motor Honda lama tau. Orang panggil Honda Cup yang lampu bulat tu. Motor yang memang dah lama tu duduk dekat bahu jalan. Tapi yang pelik ni, dekat atas motor tu ada seorang pakcik tua tengah bertenggek. Dan pakcik tu pula dia menghadap ke arah hutan macam tu. Tetapi bila dia lalu dekat dengan motor lama tu kan, pakcik ni tiba-tiba toleh tau. Toleh dekat dia, lepas tu pakcik tu senyum. Dan dia katakan yang senyuman pakcik ni, senyuman yang nampak macam ada benda jahat tau. Mungkin senyum sengit ke macam mana, tak tahulah. Tapi dia punya senyuman tu sangat mengerikan. Tapi Ali ni sempat lagi tau dia angkat tangan macam tanda hormat. Kan kita kan biasa kalau naik motor ke naik kereta kan, jumpa orang tua, biasa kita macam pakcik, macam tu kan. So Ali ni dia sempat lagi lah buat macam tu dekat pakcik ni. Walaupun pakcik tu tak tengok dia macam, tak tahulah. Bagi Pika rasa pakcik tu bukan orang sebenarnya. Mungkin benda tu nak mengusik si Ali ni. Tapi sebab Ali ni hati kering, so dia sempat lagi angkat tangan. Pakcik, macam tu kan. So lepas tu dia pun terus dia belah je daripada pakcik tu macam tak ada apa-apa. So dia duduk fikir-fikir lah, tadi orang ke apa yang dia angkat tangan tu. Pakcik tu, orang ke, hantu ke macam mana kan. Masa ni dia mula rasa takut sikit-sikit. So dia pun pecut lah. Sampailah ke satu jalan yang dah cerah sikit. So dia lega lah. Sebab dah nampak macam laluan yang dah ada lampu. Jalan pun tak adalah sempit sangat. Dah dekat dah dengan nak sampai dekat Rauk tu lah. Okay. So dia pun sampailah dekat Rauk. Okay. So dia decide untuk berhenti dekat satu stesen bas ni. Dekat kawasan Rauk tu.
So dia pun call lah kawan dia ni. Dia cakap lah, weh aku dah sampai dekat sini. Kawan dia pun kata, tak apalah kalau macam tu kau tunggu aku dekat situ. Lagi dalam 10-15 minit macam tu aku sampai. Aku jemput kau dekat situ kan. Lepas tu kawan dia pun tanya dia, weh kau datang seorang ke kau datang dengan awek? Dia cakap, weh aku datang seorang ni. Lepas tu kawan dia cakap, kau datang seorang ke? Asal aku dengar ada perempuan tengah duk ketawa dekat belakang kau tu. So masa tu dia macam, aku seorang je dekat stesen bas ni, tak ada orang lain pun. So dia pun cakap kat kawan dia, tak adalah aku datang seorang je. Lepas tu bila dia tengok sekeliling kan, memang tak ada orang pun, dia seorang je. Tapi macam mana kawan dia tu boleh dengar suara ada perempuan tengah bergelak sakan dekat belakang dia. Suara manja-manja, sayuk macam tu. So, selepas 10-15 minit macam tu, kawan dia ni pun sampailah, jemputlah si Ali ni untuk balik ke rumah dia dekat kawasan Felda ni. Dan Ali katakan, yang perjalanan nak masuk ke kawasan rumah kawan dia tu pun lagi satu hal menyeramkan. Sebab kawasan rumah kawan dia tu kan Felda. Jadi kiri kanan tu macam ada pokok kelapa sawit apa semua kan. So dekat situ pun seram lah juga. Tapi tak apalah sebab dia berdua kan. Kemudian, dia orang pun sampailah dekat rumah kawan dia dekat Raub tu. Okay. Dan dia pun terlupa nak lock motosikal dia tu. So daripada dalam rumah tu dia keluar balik untuk pergi lock, pergi kunci lah dia punya tayar motor apa semua tu kan. Masa tu lah dia dapat dengar bunyi sayup-sayup macam ada orang perempuan tengah ketawa tau di sebalik semak dekat atas pokok macam tu. So dia pun masuk dekat dalam rumah balik. Dia tanya kawan dia ni, weh kau ada lampu suluh tak? Kawan dia bertanya, kau nak buat apa dengan lampu suluh? Ada lah, dia cakap, aku nak suluh something. So dia keluar balik, si Ali ni. Okay, dia keluar balik dengan gigihnya. Dia ambil lampu suluh tu, lepas tu dia suluh, dia cari mana suara perempuan tu kan. Kalau kita fikir logik kan, kalau kita yang penakut ni, rasanya memang tak akan suluh pun benda tu kan. Sebab kita dah tahu mesti benda tu sebenarnya menunggu. Dan pada masa tu lah, dia tersuluh ada something. Memanglah kelibat perempuan seakan Pontianak tengah duduk dekat atas pokok tersenyum dekat dia. Dia kata baju perempuan tu panjang je sampai ke bawah melerik macam tu. Dan baju tu warna putih tapi kotor sangat. Dan rupa tu tak nak cakap lah. So lepas tu bila dia tahu dia tersuluh hantu, si Ali ni pun cepat-cepat masuk dalam rumah. Dia masuk, kawan dia tanya dia, kau buat apa? Kau suluh apa? Lepas tu dia bagi tahulah dekat kawan dia ni, aku pergi suluh. Lepas tu aku nampak something dekat atas pokok. Lepas tu kawan dia pun marahlah dekat dia sebab kawan dia kata berkemungkinan benda tu sebenarnya menumpang dia daripada jalan Bukit Fraser tadi. Mungkin berkenan dekat dia lah. Tapi dia ni macam, yelah kan hati kering. So dia macam, tak apalah, entahlah aku penat lah, aku nak tidur. So dia orang pun tidur lah. Dan pada masa tu juga Ali kata, masa dia nak terlelap tu, dia ada dengar suara macam perempuan duduk sebelah apa semua kan. Tapi disebabkan dia terlampau penat, dia macam, entahlah, dia tak nak kisah sangat pasal benda tu. Dia pun teruskanlah tidur sampailah ke pagi. Cumanya keesokan harinya, dia cakap dekat kawan dia ni, aku rasa macam aku tak naklah kerja dekat sini. Mungkin dia fikir yang ada benda tu berkenan, follow dia sampai ke rumah kawan dia semua kan. So dia pun decide untuk tak naklah kerja dekat Raub tu dan patah baliklah ke Kedah. Jadi apa Pika boleh cakap dekat sini kan, mungkinlah hantu tu dah banyak kali cuba nak usik si Ali ni tau. Tapi sebab dia ni jenis yang hati terlampau kering, lama kelamaan hantu pun give up nak usik dia ni. So korang dekat sini pernah tak lalu dekat jalan Bukit Fraser ke, ataupun mungkin pernah mengalami kejadian seram dekat mana-mana jalan? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share, dan tekan butang loceng bersama dengan butang subscribe tu, so that setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.